Saya masih lagi terasa bagaimana indahnya protokol kita menyaksikan sebaik keberangkatan Sultan Ibrahim Ibni Sultan Iskandar yang di-Pertuan Agong dalam konteks yang Pertuan Agong yang kita lihat sebelum ini paparannya daripada tempat yang berbeza. Betul. Dari Johor ke Istana Negara. Kita menyaksikan bagaimana transisinya di Senai, bermula di Bukit Serene, kemudian di Lapangan Terbang Senai, di Pekalan Udara Subang, akhirnya ke Istana Negara. Cukup istimewa. Di samping kita melihat bagaimana gahnya Majlis Keberangkatan Tiba Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17, sebenarnya ada cerita-cerita manis ataupun pengalaman rakyat Johor sendiri dengan majlis yang berlangsung pada Selasa yang lalu. Ini jadi apa yang dirasakan yang kita nak kongsikan. Biasa sebelum ni kita ada kongsikan juga. Kalau orang Johor ni biasa sebab adanya Kembaran Mahkota Johor kan. Betul. Dan biasa Sultan menyantuni rakyat. Betul. Tapi kita jarang mendengar macam mana reaksi rakyat itu sendiri ketika mereka bersama-sama menyaksikan peristiwa yang bersejarah ini. Dan pastinya kita nak kongsikan juga bersama dengan beberapa orang individu yang sebenarnya ada pengalaman manis dan juga memori indah sewaktu majlis ini berlangsung. Namun kita bawakan secara dalam talian tiga individu berbeza ini. Kita ada Cik Ahmad Aidit Akasha yang berlokasi di Skudai, Johor. Ya, juga nanti Encik Muhammad Toha Arsyad merupakan seorang eksekutif di Johor Bahru, dan Puan Nur Dahlia Abdul Ghani, seorang pengusaha di Muar, untuk berkongsi pengalaman mereka ketika menyaksikan peristiwa yang bersejarah. Iya, masing-masing ada cerita tersendiri. Assalamualaikum, selamat pagi semua. Selamat pagi. Okey, suara siapakah itu? Dengar kami. Okey, saya dapat menyaksikan wajah Toha, betul ya? Kak Aidit. Ini Cik Muhammad Toha ke? Aidit. Cik Aidit. Cik Aidit dari Skudai, Johor. Okey, kabarnya ada cerita menarik. Anda sebenarnya bekerja di salah sebuah syarikat automobil dan turutlah orang kata melihatkan bagaimana gahnya untuk Majlis Keberangkatan Tiba Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Kalau boleh ceritalah sikit pengalaman tu. Okey, semua biasanya saya waktu kerja akan start 8.30 disebabkan ada untuk tuanku ni, so kita diminta untuk datang seawal 6.30 pagi. 6.30 pagi ya? 6.30 pagi dah sampai kat tempat kerja untuk buat preparation untuk menyambut dah. So dah 6.30, pukul 7 lebih macam tu, kita semua dah dekat depan kawasan tempat kerja untuk nunggu pertibaan agung lah, yang pegang bendera semua lah. Okey, baik. Jadi sepanjang peristiwa itu berlangsung, apa yang paling anda rasa spektakular, yang paling meninggalkan kesan dalam jiwa? Peristiwa yang macam mana? Mungkin ada gambaran tertentu ke, dapat melihat apa yang berlaku? Silakan. Ada, so bila macam tu dapat tengok Agung depan-depan lah. Dia ambil video semua, dapat berhadapan muka dengan dia lah. Adakah itu kali pertama Cik Aidit dapat bersua muka? Betul, dan saya ada ambil video, gambar semua dah. Okey, jadi nampak kalau ikutkan kepada video yang digambarkan tu, nampak masih lagi gelap dia. Seawal pagi ya. Agak-agak lintas di hadapan Cik Aidit dan rakan-rakan tu jam berapa? Start dalam pukul 8 suku macam tu. Pukul 8 suku. 8 suku. Bayangkan 6.30 pagi dah sampai ofis. Okey, kalau ikut tanah kelahiran berasal dari mana, Aidit? Saya memang berasal daripada Johor. Oh, Johor. Pernah tak ikuti sebelum ni Kembaran Mahkota ke yang menyaksikan tuanku berangkat bercemah duli, turun ke kampung-kampung, ada tak? Ada, tapi dah lama sangat dah. Okey. Adakah anda ada kemahiran macam menari zapin ke, Aidit, ada tak? Tak ada. Okey, mungkin boleh berkongsi sikitlah ucapan ataupun perasaan anda bangga sebagai rakyat Johor apabila Sultan Ibrahim dimasyhurkan sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-17. Sejujurnya memang rasa banggalah dengan dimasyhurkan sebagai Tuan Agong. So kita rakyat Johor ni memang Tonok dan tak cakap apalah, paling itu bangga lah. Baik. Okey, daripada Cik Aidit, kita nak beralih kepada
Encik Toha, merupakan eksekutif kanan J Corp. Assalamualaikum. Encik Toha. Okey. Halo. Okey. Encik Toha dapat dengarkan kami? Ya, saya dapat dengar. Okey, baik. Saya difahamkan anda berpengalaman di Johor Bahru, betul ya? Ya, betul. Saya di Johor Bahru. Ini saudara Fitri ke? Betul saya. Saya bertabangkan Reina Hazrina. Ya, Puan Zina. Okey. Okey. Saya tak nampak kamu semua. Tak apa, mungkin kita boleh dengarkan suara terlebih dahulu. Ini cerita yang berbeza pula. Kalau Cik Adik tadi, dia menanti di bahu jalan bersama dengan rakan-rakan untuk melihat Majlis Kebangkitan tiba yang di-Pertuan Agong. Tapi apa pula kisah menarik Cik Toha ni yang boleh dikongsikan? Oh, saya mungkin ramai pada saya menariklah ya pengalaman peribadi. Alhamdulillah, kebetulan ketika Hari Agung Sultan Johor untuk berangkat mengangkat sumpah sebagai Yang Tuan Agong, kebetulan saya berpeluang bertugas ke Istana Negara selaku jadi juru iring kepada 3 kenamaan daripada Johor, iaitu Tan Sri Ismail Bakar, Datuk Syed Muhammad Ibrahim, Presiden dan Ketua Eksekutif Johor Corporation, dan juga Cik Nizam. Ya, 3 kenamaan daripada Johor, dan kebetulan saya dapat bertugas dan saya fikir saya dapat masuk setengah jalan je. Tapi sebabkan diplomasi dan win-win situation dengan pihak Istana Negara, mereka membenarkan saya untuk melihat di mana kedudukan kursi bos-bos saya tadi, dan saya berpeluanglah masuk ke Balai Rom itu. Itu dia nampak segak bergaya. Jadi kerana protokol pakaian yang dipatuhi. Ya, alhamdulillah kebetulan saya berpakaian mengikut protokol yang telah ditetapkan DIF Kenamaan Johor untuk berpakaian baju teluk belanga dan bersamping benang emas. Kebetulan saya ada semua dalam gobok di Johor Bahru. Kemudian apa yang menariknya, samping itu adalah pemberian untuk saudara saya kepada abang saya, dan kebetulan dulu kita buat dia table runner. Pergi ke istana, pergi kedai mamak, kita jahit RM5 je modal, dapat masuk Istana Negara. Itulah dia. Siapa sangka bermodalkan RM5 dapat masuk Balai Rong Sri. Biasa di atas meja, kali ini betul-betul menjadi sampin ya. Okey, macam mana kita pelbagaikan dia. Okey, macam mana pengalaman dapat merasai suasana yang sangat protokol dan penuh istiadat ketika berada di Balai Rong Sri? Dapat kongsikan? Saya sangat bersyukur dan sangat terima kasih sekali kerana saya bila masuk je, saya fikir saya dapat masuk. Selalu kita tengok kat luar, tengok gate dia, benda batu besar. Bila masuk je, lepas daripada gate tu, wah, lepas tu masuk je lagi dekat kawasan Anjong tu. Okey lagi, bila masuk kat kawasan kapet dia, Allahu Akbar. Lain ya perasaan? Aura dia tu, Tuhan lagi yang tahulah. Lepas tu, kalau setakat dapat masuk tak apa, dapat duduk lagi atas kerusi empuk tu. Dan dapat minum teh tarik Istana Negara. Wah, sedap tu. Okey, kita nak... Dan kita dapat tengok ramai sekali ikon-ikon negara kita. Masa tu ada Dr. Zalia Mustafa, Wabi Hanayo, Datuk Zaid Hamidi berdepan dengan kita, dan kita seolah-olah kita pula macam kenamaan, padahal kita ni juru iring saja. Siapa sangka rezeki namanya tu. Sebelum ni pernah tak berjumpa dengan yang di Pertuan Agong? Yang di Pertuan Agong, kalau yang secara jauh adalah jumpa, dan pernah juga berjumpa 2-3 kali, bersalaman dapat. Tapi aura sebagai yang di Pertuan Agong lain kali. Lain ya. Okey. Jadi kalaulah anda sepanjang jadi rakyat Johor ni, kalau ikutkanlah apa yang anda tahu tentang menu kegemaran tuanku ke, kalau ada pengetahuan? Sepanjang kita tahu, kita mulai sebagai rakyat Johor, baginda suka harisa, makanan Johor. Kemudian minum kalau makanan-makanan yang berdasarkan katanya asam pedas. Yang saya fahamkan tuanku punya asam pedas special sikit, dia juga ada macam rasa sekari. Selalu pakai daun kesum, tapi katanya dia ada daun kari, menurunkan kembuka lah. Sesuatu yang berbeza. Anda mungkin bertuah dapat masuk ke Balai Rong Sri kerana saya yakin cara anda berkomunikasi ni melembutkan jiwa yang mendengar. Nampak seorang yang berpendidikan tinggi, yang beradab mulia, sesuai dengan roh baju Melayu yang dibawa itulah yang membawa kepada keindahan budi bahasa kita. Betul tak?
Mudah-mudahan. Okey. Okey, itu pengalaman daripada Cik Toha sendiri. Terima kasih atas perkongsian tersebut yang pastinya akan meninggalkan pengalaman yang cukup manis sepanjang hidup. Ini kita nak bawakan pula satu lagi kisah Puan Nur Dalila Abdul Ghani, seorang pengusaha yang mengusahakan songkok. Ada cerita menarik di sebalik songkok yang direka itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar Puan Dalila? Khabar baik. Kabarnya sekarang berlokasi di Muar Johor ya? Ya. Kalau belakang tu nampak macam apa? Bekas songkok ke? Kotak-kotak songkok yang di belakang tu. Kotak-kotak songkok kat belakang. Wah, banyaknya. Okey, jadi macam mana, apa kaitan sebenarnya kalau mungkin yalah kami tak nak beri pengenalan. Kalau dapat anda ceritakan sendiri bagaimana perlibatan anda dengan songkok di Muar tu, silakan. Ya. Okey, songkok kita bahas pada Muar lah. Ya. Jadi masa kita buat songkok tuanku, saya asalnya tuanku selalu berkunjung ke Muar, datang ke Muar lah banyak kali. Jadi mungkin tuanku nak cari siapa pembuat songkok. Jadi kita dijemput ke istana lah, istana Muar, untuk ukur saiz kepala tuanku lah. Saiz kepala dan buatkan satu songkok. Favorite songkok tuanku adalah songkok rata yang berwarna biru. Itu bila tu Puan Dalila? Jadi jadi tuanku cakap, saya nak dalam songkok tu saya nak design nama saya. Jadi dia tulis design IS. Jadi kita embroiderykan kat dalam songkok lah, dalam songkok tu. Jadi saya sentiasalah buat. Tuanku datang, dia akan tempah songkok yang design sama. Jadi masa hari pentabalan tuanku, jadi dia panggil saya lagi untuk desainkan satu songkok khas untuk tuanku, iaitu songkok Jumaah Diraja. Tapi design tu tuanku yang desainkan. Jadi dia cakap, saya nak macam ni. Jadi saya cakap, kita tak pernah kan buat songkok yang selain pada songkok yang biasa kan? Ya. Lepas tu jadi saya pun bayangkan dan gambarkan apa yang tuanku minta, saya sketch semua. Jadi saya balik, saya buatkan satu songkok untuk yang apa yang tuanku minta tu lah. Baik, kalau ikutkan apa mungkin kualiti yang ada pada sentuhan anda sehingga menarik minat tuanku untuk mendapatkan khidmat tu? Rasanya segi apa tu yang menarik perhatian? Ya. Mungkin daripada segi kekemasan ke kan, ataupun mungkin tuanku ingin nak bagi peluang kan kepada usahawan muda contohnya lah. Macam itulah mungkin lah. Jadi saya memang biasa kita buat, kita akan menitik beratkan kekemasan, ketelitian kan. Jadi saya macam first bila tuanku buat songkok Jumaah tu yang kita tak pernah buat, yang kita tak pernah tengok pun sebelum ni kan. Jadi saya rasa macam satu cabaran lah. Jadi saya pun saya sembahkan balik kat tuanku. Jadi tuanku cakap ada perubahan sikit je daripada songkok yang dah siap tu lah. Jadi saya balik, saya ubahkan apa yang tuanku minta tu, dan saya sembahkan semula dan benda tu okey. Puan Dalila, mungkin ramai yang tak tahu macam mana rupa bentuk songkok Jumaah tu. Kalau ada sampel yang boleh ditunjukkan untuk gambaran penonton kita. Songkok aku tak sama. Tapi ni songkok ahli Jumaah Diraja. Ada macam scarlet-scarlet macam ni. Dia lain. Songkok pula ada macam ni kan? Itu contohnya ya. Kalau nak siapkan songkok sewaktu majlis kemahkotaan Sultan sendiri waktu itu, berapa lama masa diambil? Masa tu kira tuanku bagi saya masa tu agak singkat juga, dalam masa 1 minggu. Jadi 1 minggu saya kena siapkanlah sepenuhnya. Sebab kita benda-benda baru, kita kena explore benda tu. Jadi saya kata tuanku bagi saya masa, saya nak cuba dulu. Awak cuba, lepas tu saya kata kalau ada perubahan dah siap tu nanti tuanku bagi tahu, saya akan ubahlah. Jadi datang ubah sikit je, lipatan tu nak ke bawah sikit. Saya kata alhamdulillah, saya ubah balik, saya sembahkan tuanku. Kata tuanku pun setuju. Jadi betul adalah dalam masa tu saya ada buatkan songkok yang flat juga. Macam
Ya. Songkok yang rata. Ini memang songkok kegemaran tuanku yang rendah. Tuanku tak suka songkok tinggi. Wanita itu membuat dia, songkok. sebab biasa kalau saya sebut songkok ni saya terbayang macam pakcik-pakcik kan yang memang lama betul, orang lama. tapi anda membuat kejutan lah. Satu penghargaan dan keunikan yang dapat anda miliki. Tahniah kita ucapkan. Bukan senang dapat penghargaan yang sebegitu. Moga terus berkembang maju dalam untuk martabatkan seni warisan bangsa berkat daripada anda bersama menyantuni Sultan Ibrahim yang di-Pertuan Agong, insya-Allah. Itu dia pengalaman manis Encik Aidi, Encik Toha dan juga Puan Dalila. Terima kasih banyak-banyak untuk pengalaman yang cukup manis ini. Moga ia menjadi kenang-kenangan untuk kalian sepanjang hidup.